Bagi Malaysia di TV1 yang mana kita bersama dengan rakan penapur kita Odi Petra. Baik, terima kasih Terence dan juga Syafiqah di Angkasa Puri. Bersama dengan saya Odi Petra. Saya kini berada di perkarangan Kompleks Jabatan Penyiaran Pahang untuk sama-sama kita ikuti sambutan Hari Radio Sedunia 2023 yang mana ada beberapa acara yang disusun atur untuk kami bawakan kepada anda. Apapun majlis pada pagi ini juga turut dihadiri oleh Yang Berhormat Encik Fadzil Muhammad Kamal, Exco Komunikasi dan Multimedia, Belia, Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang. Juga bersama-sama dengan kita pada hari ini adalah yang berusaha Encik Suhaimi Sulaiman, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, dan juga tetamu-tetamu kehormat yang lain, termasuklah Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Operasi Penyiaran, Pengarah Bahagian Program Radio dan juga Pengarah RTM Pahang yang terus bersama-sama dengan kita pada hari ini. InsyaAllah hari ini kita akan menyaksikan ada gimmick sambutan Hari Radio Sedunia 2023 juga, dan juga ada acara-acara lain juga yang kami bawakan kepada anda. Yang pastinya terima kasih juga kepada anda yang telah pun bersama dengan kami menerusi 34 stesen radio RTM yang menyiarkan konsert Hari Radio Sedunia 2023 yang telah pun berlangsung semalam di Auditorium Darul Makmur dengan penampilan artis-artis dan juga penyampai-penyampai radio RTM sendiri yang turut bersama-sama dengan anda. Baiklah, seketika kita ikuti sambutan Hari Radio Sedunia 2023. Muhammad Exco juga akan menyampaikan ucapan, tak ketinggalan pastinya Ketua Pengarah juga akan menyampaikan ucapan. Jadi untuk itu saya menjemput dan mempersilakan Encik Suhaimi bin Sulaiman, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Tuan Fazli Muhammad Kamal, Exco Komunikasi dan Multimedia, Belia, Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang. Yang berusaha Professional Technologist Putri Juliana Yaakob, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Penyiaran. Yang berusaha Puan Nur Ain Haji Bakir, Pengarah Bahagian Program Radio. Yang berusaha Encik Arifin Awang, Pengarah Jabatan Penyiaran Pahang. Pengarah-pengarah bahagian RTM, pengarah-pengarah penyiaran negeri, rakan-rakan strategik yang menjayakan Hari Radio Sedunia 2023 dan warga RTM yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu, saya mewakili Jabatan Penyiaran Malaysia, RTM, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Fazli Muhammad Kamal, mewakili Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, atas kesudian meluangkan masa hadir bersama-sama warga kerja RTM untuk meraihkan sambutan Hari Radio Sedunia 2023. Terima kasih, Maybe. Saya juga mengambil kesempatan ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang bersama-sama menggembling tenaga bagi menjayakan sambutan ini secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Tidak dilupakan juga rakan-rakan strategik kami yang sentiasa berganding bahu dalam penganjuran program-program RTM dari semasa ke semasa. Sumbangan anda amatlah dihargai. Syabas dan tahniah kepada semua pihak yang terlibat, khasnya Jabatan Penyiaran Negeri Pahang selaku tuan rumah kepada program ini. RTM Pahang merupakan stesen negeri pertama yang saya hadir selepas menerima tanggungjawab sebagai Ketua Pengarah Penyiaran RTM. Lebih menjadikannya istimewa, ia berlaku bersempena dengan sambutan Hari Radio Sedunia 2023 yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2011 oleh Pertubuhan Pendidikan Kebudayaan dan Saintifik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNESCO, bertemakan radio dan keamanan. Sumbangan dan peranan radio RTM juga amat signifikan dalam menyebar luas mesej keamanan kepada masyarakat.
Program sambutan Hari Radio Sedunia 2023 yang disertai warga RTM ini bermula dengan penyertaan penyampai-penyampai radio menerusi rakaman program berbalas pantun dan juga drama. DJ-DJ radio dari 34 stesen radio RTM turut menjayakan konsert Hari Radio Sedunia yang mendapat sambutan cukup menggalakkan. Saya rasa bukan cukup menggalakkan, hebat. Khususnya daripada masyarakat negeri Pahang ini sendiri. Ya. Terima kasih tidak terhingga kami ucapkan. Ya. Kita juga turut melaksanakan program CSR bersama-sama pelajar sekolah ya, serta penuntut IPTA sekitar Kuantan ke Pantai Kempadang. Saya pun tak pernah sampai, jadi saya curious nak tengok Pantai Kempadang dengan cerita cantik ya, untuk aktiviti penanaman pokok. Usaha RTM ini bagi menyokong dan menjayakan agenda nasional iaitu kempen penanaman 100 juta pokok dan seterusnya aktiviti gotong royong, memasak khas untuk golongan gelandangan dan juga anak yatim. Hadirin sekalian, sambil kita meraihkan sambutan istimewa Hari Radio Sedunia pada hari ini, sukacita saya mengumumkan siaran radio Tawau FM, Sandakan FM, Keningau FM, Labuan FM dan Langkawi FM telah pun diawalkan siarannya bermula pukul 6 pagi hari ini. Sebelum ini, semua stesen tersebut memulakan siaran seawal 7 pagi. Masa siaran Keningau FM pula turut dilanjutkan selama 2 jam iaitu 5 petang hingga 7 malam. Sebelum ini siarannya bermula 7 pagi dan tamat pukul 5 petang. Ini bermakna siaran tempatan semua stesen diselaraskan bermula 6 pagi hingga 7 malam. Stesen tempatan di Sabah iaitu Tawau FM, Sandakan FM dan Keningau FM akan menyambung siar stesen Sabah FM dan Nasional FM sehingga pukul 6 pagi keesokan hari. Sementara Labuan FM dan Langkawi FM akan menyambung siar Nasional FM. Inilah usaha kami di RTM secara berterusan untuk memberikan info semasa yang sahih dan mutakhir serta hiburan kepada pendengar setia khususnya masyarakat tempatan secara gratis bagi menyokong usaha konsep Malaysia Madani. Radio RTM terus kekal relevan ibarat pepatah Melayu, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Radio Sedunia 2023 buat semua warga kerja Radio RTM, terus pertingkatkan usaha dan kreativiti untuk terus cemerlang. Seterusnya, saya dengan sukacitanya menjemput Yang Berhormat Tuan Fazli Muhammad Kamal, Exco Komunikasi dan Multimedia Belia, Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang untuk menyampaikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang berusaha Encik Syuhaimi Sulaiman, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia. Yang berusaha Profesional Teknologis Puteri Juliana Yaakob, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Penyiaran. Yang berusaha Puan Norain Haji Bakir, Pengarah Bahagian Program Radio. Yang berusaha Encik Arifin Awang, Pengarah Jabatan Penyiaran Pahang, Pengarah-pengarah Bahagian RTM, Pengarah-pengarah Penyiaran Negeri, rakan-rakan strategik yang menjayakan Hari Radio Sedunia 2023, penyampai-penyampai radio yang cukup bersemangat, meriah, rakan-rakan media, warga RTM, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya juga kita berkesempatan berkumpul
bagi meraihkan sambutan Hari Radio Sedunia 2023 pada hari ini. Sekecitanya saya menyampaikan salam dan ucapan tahniah daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail yang tidak berkesempatan hadir pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan sekalung tahniah kepada Yang Berusaha Encik Suhaimi Sulaiman atas pelantikan sebagai Ketua Pengarah Penyiaran yang baru. Saya percaya ketokohan, pengalaman serta kepakaran luas Encik Suhaimi dalam bidang dunia penyiaran akan membawa nilai tambah yang besar bagi meneruskan kegemilangan stesen penyiaran ulung negara RTM. Saudara dan saudari, kita maklum selain TV dan akhbar, radio mempunyai pengaruh yang tersendiri. Kandungannya tidak terhad kepada hiburan dan lagu-lagu semata-mata. Sebaliknya, dunia hari ini menyaksikan radio sudah berkembang menjadi ejen penyebar maklumat yang berpengaruh. Pelbagai gerakan dan kesedaran awam banyak dipacu oleh kuasa radio. Jadi, saya tidak pelik jika tema pada kali ini mengangkat peranan radio dalam keamanan sebagai fokus. Ini kerana kita sangat sedar banyak sekali pencerahan dapat disebar luas kepada masyarakat dengan cara yang mudah dan pantas. Perkara ini bukan sahaja akan menjadikan masyarakat kita lebih berpengetahuan, ekoran perkongsian maklumat yang terkini, tetapi menjadikan kita sentiasa cakna dengan perkembangan sekeliling. Daripada hanya sebuah set kotak elektronik yang memutar lagu dan muzik, sehinggalah hari ini dunia radio berkembang menjadi satu ejen besar dalam masyarakat. Kita lihat Pahang FM sendiri. Ia kini menjadi satu pilihan utama bagi masyarakat di negeri Pahang untuk menjadikan maklumat semasa berkaitan aktiviti yang berlaku di negeri Pahang. Banyak perkembangan tempatan dan dari seluruh negara disampaikan melalui saluran ini. Saya sendiri adalah salah seorang peminat Pahang FM. Saya yakin Radio RTM akan sentiasa memainkan peranan hebatnya dari semasa ke semasa dalam menyampaikan maklumat dan mengangkat mesej keamanan. Keamanan adalah mesej besar dan setiap mesej yang besar mesti disampaikan dengan cara yang boleh menangkap imajinasi semua. Paling penting, ia mesti jelas dan tegas. Saya yakin RTM mampu melunaskan misi ini dengan terbaik. Namun, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk turut bercakap tentang sesuatu yang realistik. Kita mesti melihat realiti di sekeliling dengan berlapang dada. Jika dulu persaingan radio hanyalah akhbar bercetak dan TV, kini persaingan radio adalah lebih banyak dan lebih mencabar. Gelombang media sosial membawa banyak alternatif. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Semua ini sangat berkuasa dan berpengaruh. Kebanyakannya telah muncul sebagai medan yang menjadi platform utama menyebarkan maklumat. Sama ada sahih atau tidak, ia sudah tidak menjadi keutamaan. Yang diberikan perhatian adalah bagaimana untuk menjadikan sesuatu konten itu tular, diikuti ramai dan boleh memberi pulangan yang menguntungkan. Perkembangan sebegini tuan-tuan dan puan-puan sudah pasti merisaukan. Ia menuntut kita untuk menjadi pengguna yang berhati-hati, pintar dan tidak mudah terpengaruh. Jadi saya percaya segmen radio kita mempunyai tugas yang besar lagi mencabar. Radio bukan sahaja mesti diisi dengan hiburan yang berkualiti, tapi mesti mengembalikan kredibiliti bahan berita dan maklumat.
radio mesti menjadi pilihan dan kepercayaan umum. Saudara dan saudari, menurut Digital News Report 2020 yang dikeluarkan oleh University of Oxford di Amerika Syarikat, hanya 26% rakyatnya mempercayai berita. Di India yang memiliki lebih 1.4 bilion penduduk, pasaran lebih tertumpu kepada saluran yang menggunakan peranti mudah alih. Dilaporkan kira-kira 72% orang awam mengakses berita melalui telefon pintar. Begitu juga di Afrika Selatan, 65% responden lebih cenderung berkongsi berita melalui media sosial atau email. Manakala di Malaysia, beberapa anjakan media yang ketara dapat dilihat, cakupan pasaran media cetak terus merudum daripada 45% pada tahun 2017 kepada cuma 17% pada tahun lalu. Malah, kajian yang sama melaporkan cuma 36% sahaja rakyat Malaysia mempercayai berita yang disebarkan. Inilah cabaran utama RTM. Ia harus menjadi inovasi baru untuk terus intim dengan masyarakat. Namun, kajian National Media Report 2021 melaporkan 89% pendengar masih kekal bersama radio meskipun YouTube, TikTok, Facebook, Spotify serta Instagram hangat melebarkan sayap. Akan tetapi, dapatan ini tidak boleh menjadikan mana-mana pihak untuk terus berasa selesa. Saya yakin RTM tidak akan berehat dan mengambil mudah semua ini. RTM harus hadir dengan strategi yang tersendiri untuk bersaing dan membawa sentuhan baru. Kalau saya boleh berikan sedikit pandangan, saya percaya RTM mesti melihat trends and direction pendengar hari ini. Data dan analitik mesti menjadi sandaran serta rujukan yang kritikal. Kesemua itu mampu membantu memastikan mutu kandungan radio adalah bermanfaat selain menghiburkan. Malah, bukalah jalan seluas-luasnya agar pandangan dan idea baru dapat dicanai bersama. Lihat kembali perkara yang selama ini menjadi kekuatan. Saya secara peribadi sangat berharap radio kita dan RTM secara umumnya akan terus menjadi satu elemen penting dalam masyarakat. Sebelum berakhir, saya ingin sekali lagi menyatakan bahawa saya turut berasa bangga dan berterima kasih kerana dapat bersama-sama pengurusan dan warga kerja RTM pada hari ini. Selamat maju jaya untuk semua dan sekali lagi selamat Hari Radio Sedunia 2023. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dimohon YB Esko dan juga Tuan Ketua Pengarah untuk kekal berada di sana dan dijemput Difka Hormat untuk bersama-sama dengan YB Esko di pentas utama untuk nanti bersama kita menyaksikan gimmick untuk sambutan Hari Radio Sedunia 2023. Baik, saya kira YB Esko, Difka Hormat dan semua yang bersama dengan kita telah pun bersedia. Jadi, marilah kita bersama-sama untuk menyaksikan tayangan montaj gimmick drone sempena sambutan Hari Radio Sedunia 2023. The show stop.
apa yang sedang anda saksikan ini adalah gimmick sambutan yang dibawakan kepada anda dengan drone milik Pahang Skills jenis Matrix 300 yang berlepas dari Pahang Skills menyelusuri Bandar Raya Kuantan melalui Masjid Negeri, seterusnya melintasi Kuantan 188 dan menuju ke RTM Pahang. Sudah semestinya drone inilah yang dinanti-nantikan oleh semua tetamu yang berada di perkarangan Jabatan Penyiaran Pahang ketika ini. Jadi drone jenis Matrix 300 akan mendarat sebentar sahaja lagi di kompleks penyiaran RTM Pahang ini. Dan sebenarnya drone ini membawa kunci yang akan diserahkan kepada Ketua Pengarah Penyiaran yang berusaha Encik Suhaimi Sulaiman sebentar sahaja lagi. Apa yang menarik mengenai drone ini dikendalikan oleh petugas Pahang Skills sendiri. 4 petugas terlibat iaitu juruterbang yang menerbangkan drone, pembantu juruterbang, 2 orang pemerhati ataupun spotter dan seorang pegawai keselamatan. Dan sememangnya kita nak ucapkan juga terima kasih kepada Pahang Skills atas kerjasama. Dan saudara Hanis telah pun bersiap sedia untuk menerima kunci yang akan diserahkan kepada Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia. Dan selepas ini kunci tersebut akan diserahkan kepada Yang Berhormat Exco untuk gimmick yang bakal kita saksikan sebentar sahaja lagi. Apakah gimmick yang menarik pada hari ini? Sama-sama kita berikan tumpuan. Sekarang ini kunci tersebut dibawa ke pentas utama. Itu dia. Comel. Itu kancil ya, robot kancil. Dan seterusnya Ketua Pengarah Penyiaran menyerahkan kunci kepada Yang Berhormat Exco. Baik, kunci diserahkan kepada Yang Berhormat Exco dan sama-sama kita berikan tumpuan ketika ini untuk kita menyaksikan apakah yang akan dilepaskan di dalam sangkar ini. Jadi inilah dia, radio dan keamanan selaku gimmick bagi acara sambutan Hari Radio Sedunia 2020. Ada 12 ekor burung merpati yang dibawakan dan sebenarnya di hadapan pentas utama juga penonton-penonton disajikan dengan telatah daripada robot kancil ataupun kancil robotik daripada Pahang Skills yang sekarang ini melakukan aksi-aksi comel mereka. Jadi inilah aksi yang bakal menarik minat sebenarnya golongan muda juga untuk meminati bidang robotik ini. Kerana Pahang Skills juga dengan beberapa penciptaan selain daripada drone yang dikendalikan sebentar tadi yang membawa kunci. Jadi ini adalah 2 ekor kancil robotik yang membuat persembahan seketika pada pagi ini. Baik, kita berikan tumpuan kembali ke pentas utama pada ketika ini. Upacara memotong pulut kuning yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Encik Fadzil Muhammad Kamal, Exco Komunikasi dan Multimedia Belia, Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang, sambil disaksikan oleh Yang Berusaha Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia Encik Suhaimi Sulaiman, Teknologis Putri Joliana, Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Operasi Penyiaran, juga bersama-sama dengan Yang Berusaha Ketua Pengarah RTM Pahang dan juga pengarah bahagian program radio. Dan sebentar sahaja lagi anda akan menyaksikan juga, kami akan bawakan kepada anda juga untuk menyaksikan pelepasan konvoi yang bergerak pada hari ini. Sebenarnya untuk sambutan Hari Radio Sedunia yang diadakan di Pahang ini, selain daripada sambutan yang telah pun selesai sebenarnya
saja kami bawakan kepada anda. Ada konvoi yang akan bergerak ke lokasi yang seterusnya, iaitu lokasi Pantai Kempadang bagi acara menanam pokok. Yang istimewanya, acara yang diaturkan oleh pihak tuan rumah juga RTM Pahang pada hari ini, ada dua acara yang sememangnya membabitkan acara-acara CSR dengan melestarikan alam semula jadi. RTM Pahang bersama dengan Kerajaan Negeri Pahang dan juga Jabatan Perhutanan Negeri Pahang mengambil inisiatif untuk menanam 1,000 pokok di Pantai Kempadang. Ini adalah satu usaha murni dalam melestarikan alam sekitar, terutamanya di kawasan-kawasan yang sememangnya memerlukan pemeliharaan yang cukup baik daripada kita semua. Dan satu lagi acara CSR adalah acara memasak dengan penyediaan juwadah yang akan diserahkan kepada golongan asnaf dan juga yang memerlukan, dan penyediaan juwadah ini juga diadakan dan diserahkan pada hari ini. Jadi dengan ini, maka dengan ini telah pun selesai majlis pelepasan konvoi yang akan menuju ke Pantai Kempadang untuk acara menanam pokok sebentar sahaja lagi. Jadi ini adalah antara tanggungjawab sosial korporat yang diadakan oleh RTM sendiri. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Exco Komunikasi dan Multimedia, Belia dan Sukan Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang. Terima kasih juga Yang Berusaha Encik Suhaimi Sulaiman, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, yang sempat bersama-sama dengan kita. Jadi inilah dia suasana yang berlangsung di perkarangan Jabatan Penyiaran Negeri Pahang untuk sambutan Hari Radio Sedunia 2023 yang telah pun memasuki edisi yang ke-12 pada tahun ini. Terima kasih kepada anda semua yang menyampaikan salam juga, ucapan selamat Hari Radio Sedunia kepada kami, ke semua 34 stesen radio RTM. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kami di RTM berjanji akan sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda semua. Jadi saya kira ini dahulu daripada saya dengan tema radio dan keamanan. Pastinya kami akan memberikan yang terbaik untuk anda. Jadi itu saja daripada saya dari perkarangan Jabatan Penyiaran Pahang ini. Kita kembali bersama dengan Syafika dan juga Terence di Angkasa Puri.